Ada perasaan apa-apa yang pelik ke? Yes, we got this. This is the newest Xiaomi 12 Pro. Masuk dekat Malaysia untuk kita semua dapat enjoy the goodness of Xiaomi. Tapi kali ni kalau kau nak tahu juga kan, Xiaomi dah buang Mi. Maksudnya dah tiada lagi dah udang di sebalik Mi. So sekarang kita dah ada Xiaomi 12 Pro. So without wasting any more time, aku nak tahu juga apa dia ada dalam ni, and kita akan tengok dia punya feature-feature. Let's go. Alright, macam biasa, tahun ni Xiaomi buat kotak dia warna hitam. Lepas tu dengan accent warna gold ataupun copper bagi mata aku. Kau akan nampak ada satu kotak kecil ni, which is benda ni akan ada. Kita akan tengok. That is dia punya case. Case lembut ni especially untuk orang pakai Xiaomi memang suka sangat-sangat pakai. Lepas tu dia akan jadi kuning. Lepas tu, wah, dekat sini kau boleh nampak Xiaomi 12 tu sendirilah. And warna yang aku dapat dekat sini, yang aku beli adalah warna hitam. So korang boleh nampak actually dia punya finishing is quite good. Sebab nampak macam ada flaky finish kalau korang biasa dengan cat kereta. So this one is a bit unique. And nampak soft, nampak matte, tak melekat dekat jari. Yes, this is an open box punya unit. Lepas tu kau tengok dekat dalam ni ada charger 120 watt. Hampir sama macam Xiaomi 11T Pro tu je rasanya. 120 watt juga. There's no big deal here sebab dia dapat charge sampai 18 minit charging. So lebih kurang sama. And ada a few things juga yang kau perlu tahu pasal dia punya teknologi charging. Nanti aku beritahu. Alright, benda pertama sekali yang aku nak cakap pasal Xiaomi 12 Pro ni, kau boleh tengok dia actually pakai size 6.72 inches, but dia pakai jenis skrin yang baru. That is LTPO Gen 2. So Gen 2 kali ni sepatutnya dia boleh bagi color yang lagi accurate and actually lagi jimat dia punya bateri ataupun dia punya capacity bateri lah kan, ataupun dia punya power consumption lah kan. That is a good thing. And ada punch hole display dekat atas. There's no height notch or anything. Aku harap benda tu actually comes finally dekat Xiaomi, tapi kali ni dia tak buat. So kita kena tunggu lagi. But overall aku nampak dia punya punch hole display ni ataupun kamera ni nampak sangat-sangat kecil dekat mata aku. Other than that, actually dia support 120Hz. Disebabkan dia pakai LTPO, dia boleh pergi daripada 30Hz sampailah 120Hz, and boleh juga pergi sampai 1Hz dekat sini. Good thing dekat sini dia pakai teknologi Samsung yang mana diimprovekan supaya kena dengan cita rasa Xiaomi sendiri untuk bagi dekat customer dia orang. Satu perkara lagi, dia punya display actually 2K display. So dia tak ada downgrade daripada 1080p ke, walaupun dia pakai teknologi LTPO. Biasanya teknologi baru macam tu kan. But this one is different. So dia still kekalkan 2K display tu dekat version Pro. Tapi ada satu benda lah yang aku tak berapa nak prefer sangat, ataupun korang mungkin tak prefer. That is dia punya display actually curve tau. So dia still dapat curve display dekat version Pro ni. It's a good thing untuk nampakkan dia lagi eksklusif and nampak mahal. Tapi untuk overall use ataupun practicality-nya tak berapa sangat. Tapi benda ni dah blend in dekat dunia-dunia flagship smartphone tahun 2022. Cakap pasal flagship phone, this phone dia packs dengan Snapdragon 8 Gen 1. Yes, it's a 8 Gen 1 first dekat Malaysia, tapi tak officially sebab ni yang pertama aku dapat beli sekarang ni. So far dia tak officially launch lagi dekat Malaysia, but untuk dapat akses ni je yang ada. Lepas tu nak dapat stok yang ni pun agak limited. Tapi Fazli, apa yang best dengan 8 Gen 1 ni? Untuk korang nak tahu lah kan, ada a few issue tentang chipset ni. Aku akan beritahu mungkin dalam separate video. But this one can improve 20% more power daripada Snapdragon 888. So that's why kita nak sangat pakai Snapdragon 8 Gen 1. Dekat sini dia packs dengan 8GB of RAM and 128GB of internal storage. Apa yang baru juga dengan prosesor ni, kali ni finally dia move on kepada 4nm process, hampir ataupun lagi hebat daripada Apple A15 Bionic yang mana ada 5nm process je. Tapi jangan get your hope so high, sebab mungkin benda tu akan berubah dalam masa 2 ataupun 6 bulan lagi kot untuk prosesor daripada Apple untuk update daripada yang currently. Tapi kalau korang dengar pasal Snapdragon 8 Gen 1 ni, dia boleh pakai ataupun dia boleh pergi sampai 1 juta AnTuTu benchmark ataupun Geekbench. So itu kita nak tengok nanti. Jangan lupa juga dia actually ada vapor chamber cooling system dekat belakang ataupun dekat bahagian skrin tu untuk elakkan prosesor ni dia jadi panas. Ada sebab dia buat benda tu, so that korang tak perlu hadap dia punya prosesor tu actually has an heat issue. Tapi aku akan buat further test untuk Snapdragon kali ni. Okay, next one is dia punya kamera dekat belakang ni.
Aku actually lupa nak puji dekat dia punya design belakang. Sebenarnya design belakang dia nampak sangat-sangat minimalist and cantik, lepas tu a bit professional kan. Lepas tu kau tengok dekat border dekat bahagian belakang ni nampak macam a motherboard ataupun PCB. Ya, kalau kau biasa work dengan PCB, kau tahu dia punya line-line macam ni is a bit unique lah bagi aku. Nampak minimalist, nampak professional and nampak very detail. Sangat-sangat suka kali ni untuk design Xiaomi. First time aku rasa design Xiaomi version Pro tak rasa macam pelik dan juga nampak mahal. This one memang lawa lah bagi aku. Sangat-sangat lawa. Okay, dia packs dengan 50 megapiksel dengan OIS. Yang lain tak ada OIS. Yang ada hanya tele dan juga dia punya wide ataupun ultra wide angle camera. Dua-dua ataupun tiga-tiga kamera ni adalah 50 megapiksel untuk tangkap gambar. Teknologi yang dia letak dekat kamera kali ni is dia punya cyber focus. Mainly sebab dia tengok ramai orang tak dapat shot yang bagus bila benda tu berlaku dengan pantas ataupun dengan laju kan. And aku actually banyak complain tentang Xiaomi nak dia punya shutter speed tu actually lembat. This one is already improved untuk tekan banyak kali so that tak terlepas moment tu. Biasanya kalau tekan lama usually akan jadi macam video kan. So this one akan improve that. So kita akan try dekat sini kejap, tengok macam mana. Okay, maybe sebab tu HDR, aku akan offkan HDR. Yep. Actually kena tutup HDR baru dia laju dia punya shutter speed tu. Overall aku rasa macam puas hati je and yep, it's check. Tapi aku tak check lagi further detail tentang gambar yang ditangkap tadi tu. Lepas tu kalau korang selalu tangkap video macam movement ataupun aktiviti lasak, usually akan dapat fokus dengan baik. Sebab macam ada gambar kereta ke, ada gambar basikal ataupun motor, sepatutnya AI dapat configure that thing ataupun kesan subjek tu untuk fokus dekat situ. So korang actually dapat mainkan peranan juga untuk tekan. Lepas tu dia akan terus track korang punya objek tu. Apa yang korang perlu tahu juga, actually dia pakai Android 12 tau untuk dia punya default operating system. Lepas tu dia pakai MIUI 13 yang terbaru, yang korang mungkin suka sebab kali ni Xiaomi dah update dengan dia punya MIUI untuk fokuskan lebih kepada animation and dia punya widget. Actually there's a lot of option and lagi smooth lah. Nampak walaupun aku kata dia akan nampak macam iOS, tapi kita puji sebab dia cuba untuk perbaiki dengan features ataupun widget yang dia sedia ada. So dekat sini aku boleh kata yep, this one is good. Tapi ada satu benda Xiaomi letak dekat dalam dia punya MIUI yang buatkan aku rasa macam tertanya-tanya apa benda dia buat and ada perubahan ke. That is dia punya battery feature ni ada performance mode. Satu save battery, itu normal kan. Lepas tu balance and then performance mode. Is this a car? Xiaomi, ni kau hint kereta kau akan ada performance mode ke? Aku tak faham. Aku tak tahu. Biasanya kita akan increase the power consumption dekat dia punya CPU je kan, ataupun increasekan dia punya clock speed. Tapi kali ni dia letakkan this option dekat bateri. So apa bateri ni boleh buat? Tu yang membuatkan aku curious juga. Yang mana aku akan try buat Geekbench score untuk ataupun Geekbench test untuk tengok dia punya performance macam mana, ada beza ke. Okay, ada satu benda misteri lah pasal Xiaomi 12 Pro ni. Sebab bateri dia pakai 4600 mAh. Besar kan? Aku rasa macam okey lah, tak sampai 5000 pun still 4600 is still many ataupun plenty. Boleh tahan je satu hari, tak masalah. Especially untuk flagship yang guna power consumption yang tinggi juga. Dia punya battery differences daripada Xiaomi 12 is really minimal. So 4500 mAh dengan 4600 mAh buatkan aku macam apa benda yang hilang dekat dalam ni, ataupun apa benda yang extra letak dalam ni kan. Nak kata headphone jack, tak ada. So yalah, itu yang aku persoalkan dekat sini. Tapi yang bagusnya dekat sini, macam aku cakap, dia support sampai 120 watt charging speed, boleh penuh sampai 18 minit, sama macam 11T Pro. Benda ni actually sangat-sangat bagus. Tapi Xiaomi dia juga letak satu prosesor untuk buat charging speed tinggi macam tu. Yang tu aku tak pasti kenapa. Tapi baguslah sebab dia boleh charge sampai 120 watt. And 120 watt tu pun mungkin ada isu ataupun perlukan management dia sendiri untuk charge full battery macam tu. Okay, supposedly Xiaomi kata speaker dekat Xiaomi 12 Pro ni akan lagi better daripada biasa. So aku akan cuba untuk mainkan satu lagu dekat dalam YouTube.
Okay, dan speaker test dengan Xiaomi 12 Pro. Aku boleh kata this one packs dengan Harman Kardon punya speaker and katanya akan lagi improve daripada previously. Aku boleh kata dia punya bunyi actually sedap nak dengar. Speaker dia punya bass actually kuat, lepas tu dia punya vocal actually, tapi ada something yang dia lack dekat sini, that is dia punya loud. Dia tak berapa nak kuat sangat bagi aku, tapi aku tak sure. Aku akan review lagi tentang dia punya speaker in the future phone review nanti. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Xiaomi 12 Pro ni. To be honest, aku rasa macam dia punya design ni macam Vivo tau. Like seriously macam Vivo. Sebab rasa nipis kan. Dekat tangan pun sesedap. Xiaomi biasanya telefon dia tak rasa sedap kat tangan tau. Jujur aku cakap. Tengok design kamera dekat belakang ni. Besar macam ni. Sikit kan? Kan? Tapi macam biasa, aku suka dekat Xiaomi kali ni sebab MIUI 13 tu actually buatkan aku rasa nak pakai. And dia punya pakai Snapdragon 8 Gen 1 is really futuristic punya processor and semua orang akan pakai eventually. Kamera 50 megapixel ni aku akan cuba lagi, especially bila ada track motion macam tu. Yeah, pretty excited. Cumanya dekat sini aku nak complain sikit lah dekat Xiaomi. Kenapa tak letak 4K kamera, front facing camera ni? Aku boleh pakai untuk rekod diri sendiri. Sekarang tak support lagi, aku tak faham kenapa. Still tak support 4K recording. Come on Xiaomi. Actually ada banyak benda lagi yang aku nak cakap pasal Xiaomi 12 ni ataupun feature-feature dia. Tapi aku akan tinggalkan benda tu dekat review video nanti insyaAllah dalam masa terdekat. MIUI 13 tu ada banyak benda yang aku rasa korang perlu tengok lagi, so that perlu faham apa yang Xiaomi cuba buat untuk this year punya flagship phone. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So keep smiling and I will see you guys on my next video. Bye!